Sarawak berpendapat bahawa karbon yang kini dilihat sebagai satu komoditi di peringkat global harus berada di bawah kawal selia Kementerian Peladangan dan Komoditi Malaysia. Menurut Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, karbon adalah satu komoditi dan bukannya sejenis tenaga seperti gas hidrokarbon. Tambahnya, selain diiktiraf sebagai sejenis komoditi oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, perdagangan karbon juga telah tersenarai dalam Bursa Malaysia. Pada khidmat saya, penanganan kerja negeri ialah karbon sepatutnya di bawah Kementerian Komoditi kerana ia adalah komoditi. Namun perkara itu adalah bergantung kepada keputusan Kerajaan Persekutuan. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gedong berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Daerah Gedong di Dewan Datuk Patinggi Ali. Kesan perubahan iklim pada masa kini tidak boleh dianggap hanya berlaku di negara-negara asing sahaja. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata, sebaliknya rakyat Sarawak harus menerima hakikat bahawa Sarawak juga sudah mengalami kesan perubahan iklim. Datuk Seri Dr. Sim menjelaskan ini berdasarkan fenomena cuaca ekstrim yang melanda bumi Kenyalang dalam tempoh 2 bulan ini. Ia melibatkan keadaan cuaca yang menjurus kepada hujan lebat pada bulan Mac dan beralih kepada cuaca panas pada bulan ini. Datuk Seri Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata demikian pada pelancaran program Make Climate Cool Again bersempena sambutan Hari Bumi di Kuching. Beliau dalam pada itu memuji pelbagai inisiatif yang dilaksanakan Majlis Bandaraya Kuching Selatan untuk mempromosi dan meningkatkan kesedaran masyarakat berkaitan pemeliharaan alam sekitar. Ini termasuk aktif melaksanakan kempen beli balik bahan kitar semula, kempen pengumpulan buangan elektrikal dan elektronik, tidak membenarkan penggunaan penyedut minuman plastik dan bekas makanan polistiren atau juga dipanggil styrofoam. Katanya langkah tersebut bukan sahaja mampu mengurangkan sisa buangan tetapi turut membawa kepada inovasi penghasilan karya seni daripada bahan buangan atau kitar semula. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata sejak penggunaan penyedut minuman plastik tidak dibenarkan di bawah kawasan bidang kuasanya, lebih 3 juta penyedut minuman plastik berjaya dielakkan daripada menjadi bahan buangan. Katanya pengharaman penggunaan penyedut minuman plastik di premis makanan dan minuman di bawah bidang kuasa MBKS telah dikuatkuasakan sejak bulan Julai tahun lepas. Menurut Datuk Wee lagi, bagi menyokong usaha pemeliharaan alam sekitar, MBKS dengan kerjasama sukarelawan dan RCDP turut mengambil inisiatif menghasilkan arca kura-kura yang diperbuat daripada penyedut minuman plastik. Arca berkenaan berjaya dimasukkan di dalam The Malaysia Book of Records MBOR sebagai the biggest straw art installation. Penyerahan sijil pengiktirafan disampaikan oleh perunding kanan rekod MBOR Edwin Yoh kepada Datuk Wee selepas pelancaran program Make Climate Cool Again. Dalam perkembangan lain, Datuk Wee memaklumkan selari dengan usaha menuju bandar pintar, MBKS telah mewujudkan aplikasi iBuyback yang bertujuan memperkemas maklumat berkaitan pengumpulan dan pengasingan barangan kitar semula. Berpersatuan memberi ruang dan platform untuk menyatupadukan ahli-ahli dalam sesebuah persatuan itu sendiri. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus berkata, dengan berpersatuan, sesebuah masyarakat dapat bersatu di bawah satu bumbung selain dapat merancang hala tuju dengan lebih jelas. Itulah sebenarnya kekuatan pada satu persatuan kerana ianya memberi ruang untuk kita bersatu dan kita bersatu bukan saja dalam diri kita tetapi daripada pelbagai peringkat umur, peringkat latar belakang dan juga dengan orang lain. Jadi itulah kepentingan persatuan kepada satu-satu kaum atau satu-satu bangsa, ya. Beliau berkata demikian ketika mewakili Timbalan Premier Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan merasmikan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Bangunan Persatuan Melayu Miri. Pada majlis itu, beliau turut menyempurnakan pelancaran di ambang ulang tahun ke-65 Persatuan Melayu Miri. Persatuan Melayu Miri yang ditubuhkan pada tahun 1959 kini berusia lebih 64 tahun dan merupakan antara persatuan yang tertua di Miri.
Kesedaran masyarakat tentang autisma perlu ditingkatkan kerana masih terdapat golongan yang beranggapan negatif terhadap individu autisma. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang berkata, ke arah itu pelbagai aktiviti kesedaran perlu diadakan bagi memberi kesedaran bukan sahaja dalam kalangan ibu bapa yang memiliki anak-anak autisma, malah masyarakat secara keseluruhan. Sudah tidak ada aktiviti. Ujar Billy ini kerana individu autisma juga memerlukan belayan kasih sayang selain menuntut perhatian yang lebih banyak daripada ibu bapa, penjaga dan masyarakat. Billy yang ditemui selepas pelepasan Bani Autism Run 2023 di perkarangan Majlis Bandaraya Kuching Selatan menambah penganjuran aktiviti larian juga merupakan salah satu cara untuk mempromosi kesedaran terhadap autisma selain mengutip dana bagi membiayai pengurusan dan aktiviti Persatuan Autisma Kuching. Lebih RM90,000 berjaya dikutip pada program larian amal kali ini yang disertai lebih 2,000 peserta termasuk lebih 70 orang kanak-kanak autisma. Dalam pada itu, Adun Opar itu turut menyatakan komitmen untuk membantu Persatuan Autisma Kuching selain mengumumkan dana RM10,000 kepada persatuan tersebut. Pentas separuh akhir Sapik Junior Anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak bakal menonjolkan bakat 12 pemain sapik muda pada 6 Mei depan di Auditorium P. Ramlee di Kuching. Mereka merangkumi 8 pemain sapik dari Kuching, 3 di Sibu serta peserta tunggal daripada Miri yang telah berjaya melepasi peringkat uji bakat yang telah diadakan di beberapa lokasi di seluruh Sarawak sejak awal April. Program berbentuk realiti anjuran RTM Sarawak dengan kerjasama Persatuan Anak Seni Sapik Kuching dan Majlis Seni Sarawak tersebut membuka tirainya hari ini dengan mengadakan taklimat kepada peserta-peserta di auditorium kecil sejurus selepas ketibaan mereka di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Pelbagai aktiviti telah disusun atur sebagai persiapan peserta untuk berentap di peringkat separuh akhir kelak, termasuk bengkel bersama beberapa komposer selain lawatan ke Borneo Cultural Museum. Program edisi terbaru yang bakal menyaksikan kemuncaknya pada 13 Mei depan adalah antara usaha RTM dalam mencari pelapis dan pemain sapik muda ke arah merancangkan lagi industri kreatif sekaligus memelihara kepelbagaian seni warisan budaya negeri ini. Perkongsian itu tadi